Abdul Rahim, Dekan Akademik dan Antarabangsa KPPIM. So mula-mula tu diberitahulah mungkin Dr. Nuraini lewat sikit sebab ada mesyuarat JKIKU. Tapi nampaknya dia lagi awal daripada saya kan. Okey. Okey. Saya rasalah tujuan utama webinar ini adalah untuk kita akan ada banyak program kita yang akan melalui proses semakan, dan dia adalah untuk mengekalkan akreditasi penuh lah kita panggil FA, dan juga untuk memastikan jaminan kualiti program ni untuk kita pertingkatkan lagi. So saya tak nak cakap panjang lah, bukan saya penceramah, ini saja moderator. Kalau you all ada soalan mungkin boleh letak dekat chat dekat situ. Nanti saya akan baca, Dr. Nuraini akan tolong jawab dan selesaikan. So saya dengan rasa maksud jawab dan selesaikan soalan tu. Saya tak boleh nak menjawab sangat, saya tak berapa pandai. Okey, saya dengan rasa besar hatinya lah menjemput Profesor Madya Dr. Nuraini Seman, Ketua Unit Kurikulum UHEC lah kita panggil, untuk bagi taklimat untuk proses, prosedur dan dokumentasi berkaitan semakan kurikulum dan audit pemerintahan. Disilakan Profesor Madya Dr. Nuraini Seman. Okey, alhamdulillah. Mungkin Prof Dekan kita kot nak mengalukan juga. Oh ya ke? Itu saya dah tanya dia. Itu saya dah tanya dia kata tak payah tu, saya tak. Oh ya. Saya dah tanya dia. Payahlah. Teruskan je Dr. Noja, dah lambat dah, teruskan. Lambat pula. Saya nak dengar 5 minit je suara Prof Dekan yang baru, right? 5 minit je, Prof. Okay, silakan Prof Dr. Warahim, mungkin kata-kata aluan, kata-kata semangat lah untuk tim nak buat semakan ni. Okey, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Thank you so much Dr. Nuraini, bersemangat petang ni kan. Kita tak sabar menunggu sesi ceramah daripada Dr. Nuraini. Jadi Dr. Nuraini maklumkan mungkin lambat sikit, so saya on standby mode je lah. Tapi apa-apa pun kita sangat menghargai masa yang diluangkan bersama kita, Kolej Pengajian Perkomputeran, Informatik dan Matematik. Kami juga amat berbesar hati dengan keadaan Dr. Nuraini untuk membantu kami lah daripada segi penerangan berkaitan dengan perkara terkini kan, berkaitan dengan semakan kurikulum dan juga audit pematuhan. Dan saya mengharapkan agar segala penerangan Dr. Nuraini pada petang ini dapat dimanfaatkan oleh semua peserta bingkai kita, taklimat kita pada petang ini. Saya percaya ada wakil daripada Pusat Pengajian Sains Perkomputeran, Pusat Pengajian Sains Matematik dan juga Pusat Pengajian Sains Maklumat. Saya nampak ada beberapa nama di sini. So apa yang penting adalah kita perlu ambil intipati taklimat tersebut dan kita jadikan sebagai bekalan kita, panduan kita untuk meneruskan agenda semakan kurikulum program dan juga audit pematuhan untuk program-program berkaitan. Dengan itu saya serahkan kembali kepada moderator untuk teruskan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Wan. So kita tak ada buang masa lah, kita pun dah lewat dah 2.40 dah. So saya serahkan kepada Dr. Nuraini Seman untuk pembentangan petang ni. Silakan Dr. Nuraini. Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Pertama sekali saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada nak sebut KPIM tu kan macam terlalu tersekat lah. Nak juga sebut CS, okey. Terima kasih pertama sekali saya ucapkan kepada Kolej Pengajian Perkomputeran, Informatik dan Matematik, okey. Terutama sekali kepada Prof Dr. Wan Abdul Rahim lah yang sudi menjemput saya untuk memberi taklimat. Saya rasa saya boleh share je lah, share kot. Dr. Prof. Wan Rahim lebih handal kot daripada saya dalam aspek ni. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada PM Dr. Yusof dan PM Dr. Nurjan serta rakan-rakan saya yang ada di sini yang mungkin dah terlampau besar sangat kan kita ni, yang mungkin saya kenal dan mungkin yang saya tak kenal lah, tetapi insyaAllah lah kita dalam ni saya tengok ramai yang kita kenal. Walaupun tak kenal, kita anggap kita kenal lah, sebabnya kita rasa
dah jadi kita memang satu keluarga. So saya pun mengharapkan agar mungkin bukan taklimat lah, saya mungkin this is only sharing session kita rasa, right? So you all mungkin boleh tanyalah directly Q&A ke, ataupun pihak moderator PM Dr. Yusof, adakah perlu saya beri taklimat sampai habis baru nak ada Q&A, atau boleh ditanya time waktu bila-bila suka hati? Kalau ikut Dr. Nuraini macam mana? Boleh interrupt ke in between tu? Boleh je, slide saya tak banyak. Okey, kalau macam tu. Saya lebih prefer di soal siasat sekarang daripada hujung-hujung, okey? Okey, terima kasihlah. Kita try lah mana yang lebih sesuai, okey? So insya-Allah saya telah dipertanggungjawabkan untuk memberi sedikit perkongsian tentang tentang semakan kurikulum yang melibatkan prosedur lah dan juga semua yang berkaitan dengan semakan kurikulum lah, insya-Allah, dan juga audit pematuhan. Sebenarnya kalau nak cerita pasal audit pematuhan ini, kita dah lama tinggalkan dah, UHAC ni dah lama tinggalkan tentang audit pematuhan, kerana audit pematuhan ini sekarang adalah di bawah pihak INCA, ataupun sekarang kita sebut AQA lah, iaitu Academic Quality Assurance. Okay? So namun kemungkinan besar saya boleh beri sedikit view je lah, sebabnya semenjak tahun ini peralihan tu telah berlaku ke sana lah. Okay, so sebelum saya teruskan, mungkin saya nak share slide lah kot. Saya rasa slide ni pun dah semua pun dah pernah tengok, dan mungkin dari slide ni mungkin nak tahu penerangan lanjut dan sebagainya, bolehlah ditanya saya during this time. Okay, sekejap. Saya nak kena share ni, nak kena tutup video. Tengok kita share. Boleh tak? Okay, nampak Dr. Nuraini? Okay, nampak Okay, sekejap sebab saya punya ni terhalang. Okay, kalau boleh saya boleh buat slide show sikit. Okay. Mana dia? Slide show tak keluar-keluar. Kenapa tak keluar slide show? Okay. Okay. Keluar. Okay. So, actually saya pun tak tahu ni slide ke berapa. Mungkin slide saya tak banyak hari ni. Sebabnya saya mungkin cerita di luar daripada slide ini. Okay. So, di sini telah dipertanggungjawabkan untuk saya untuk bercerita tentang proses, prosedur dan format dokumentasi berkaitan semakan kurikulum dan audit pematuhan. Kemungkinan besar lebih detailnya berkaitan dengan semakan kurikulum lah, dan saya percaya bahawa kebanyakan program di KPIM ni, kita nak sebut apa? KPIM Okey, KPIM ni PPIM. Dia punya panjang sikit, tak tahu sebutan dia apa PPIM. Okey, PPIM. Okey. So di PPIM ni saya percaya kebanyakan program kita peringkat diploma ke peringkat sarjana muda dan juga mungkin sarjana lah. Okey. Saya sebut slow sedikit tentang sarjana ni sebabnya kita tak nampak the drastic way dahululah tentang program-program sarjana ni, tetapi dari semakannya, mungkin dari semakan program-program yang pernah ada ni, iaitu peringkat sarjana, saya rasa dah melalui semakan kurikulum dan mungkin tinggal 1 ataupun 2 saja. Okey. Tetapi untuk program-program undergraduate, saya percaya sekarang kebanyakan program kita ni ada yang ke arah professional body dan juga ada yang ke arah bawah SWA. Okay? Bukan semua program di bawah professional body. So mungkin akan datang ni, iaitu tahun hadapan, mungkin semakan kurikulum
secara besar-besaran juga perlu dilakukanlah atas beberapa faktor yang terkini seperti yang dimaklumkan tadi oleh Prof. Wan Abdul Rahim bahawa pihak pengkomputeran sebenarnya dah ada pun standard program yang terkini. Nak tak nak, biasanya bila standard program keluar ataupun yang terbaru, dia ada grace period yang menentukan berapa lama sebenarnya ia akan berkuat kuasa dan perlu kita buat pemakaiannya lah berkaitan tentang perkara itu. Okay, so mungkin telah di-highlightkan mungkin ada elemen-elemen penting yang perlu dilihat lah nanti. Okay, so dekat sini saya mungkin akan ceritakan secara general saja. Sebab jika saya pun faham mungkin Prof. Wan Rahim lebih faham lah tentang semakan kurikulum yang berlaku selama ni. Biasanya dia kena facing lah ataupun kena ada tutor and mentoring macam tu supaya dia lebih detail. Okay, so jadi dekat sini kita menyatakan apa keperluan sebenarnya semakan kurikulum ni lah. Okay, secara biasanya slide saya ni akan dibuka dahulu dengan gambar raja ni. Okay, mungkin gambar raja ni tadi pun saya terambil saja sebab saya lebih fokus katakan dahulu ke arah akreditasi program. Okay, tetapi kotak saya tu dah dekat di akreditasi penuh lah, bukannya semakan kurikulum. Itu dah tersalah ambil namanya. Okay. So secara umumnya saya pun rasa semua yang pernah hadir taklimat saya lebih suka untuk memaklumkan lah sebenarnya proses dokumentasi ini perlu dibuat dari awal lagi sehinggalah mendapat akreditasi penuh atau seterusnya kepada audit pematuhan. Okay, so seperti semua sedia maklum, program-program yang dibangunkan perlulah melalui proses akreditasi sementara iaitu yang biasanya kita panggil sebagai IQA 01. Tapi sekarang bukan IQA lagi tetapi mungkin AQA. Tapi kalau kita pakai dasar yang diguna pakai oleh pihak MQA, kita just sebutlah itu adalah MQA 01 ataupun kita panggil sebagai akreditasi sementara ataupun PAS iaitu perakuan akreditasi sementara. Okay, so ini kiranya semua yang kalau yang baru ni kita faham bahawa mungkin ada yang tak tahu bahawa proses itu adalah proses yang utamalah untuk sesuatu program sebelum sampai ke peringkat semakan kurikulum. Okey, so proses yang pertama ini biasanya ia melibatkan program baru iaitu program yang belum dijalankan bagi mengesahkan pematuhan reka bentuk dan susunan kurikulum mengikut standard. Apa-apa pun pembangunan kurikulum ataupun akreditasi ataupun semakan kurikulum, dia kenalah berdasarkan kepada kitab yang kita panggil as standard program. Okay, so dekat sini selain daripada standard program, kita juga ada beberapa kitab yang lain iaitu Code of Practice dan juga beberapa arahan ataupun perkeliling yang dikeluarkan oleh pihak KPT lah. Okay, kalau mungkin baru-baru ni mungkin ada yang terdengar agaknya tentang pembelajaran anjal lah, pembelajaran fleksibel lah. Okay, semua tu adalah atas arahan KPT lah. So dekat sini program baru bila telah diluluskan di peringkat KPT, ia boleh ditawarkan. Okay, so sebenarnya surat kelulusan KPT hanya bertahan selama 2 tahun saja. So penawaran program perlu dibuat secara serta-merta lah ataupun berkuat kuasa daripada tarikh yang diluluskan. Okay. Bermaksud biasanya program-program kita ni mempunyai tempoh pengajiannya. So tempoh pengajian ini biasanya adalah antara kalau untuk diploma biasanya minimum mengikut MQF adalah 2 tahun. Tetapi biasanya kita laksanakan selama 2 tahun setengah.
Okey, dan tertakluk juga kepada beberapa program yang kemungkinan besar 3 tahun dengan 90 kredit. Okey, so itu adalah untuk program diploma, manakala untuk program degree ataupun sarjana muda biasanya tempoh minimumnya adalah 3 tahun dan biasanya kita laksanakan di universiti kita ni kebanyakan program sarjana muda iaitu lebih kurang 100 lebih kebanyakannya laksanakan selama 3,5 tahun di mana pada tahun terakhir adalah ataupun semester terakhir telah diberi ketetapan untuk melaksanakan latihan industri. Okay, so dekat sini sebab tu kebanyakan program kita 3.5 tahun. Ada juga program yang datang daripada badan profesional yang melibatkan 4 tahun. So dari tempoh mendapat akreditasi penuh, akreditasi sementara dan juga mendapat kelulusan KPT sehingga ia ditawarkan, itulah tempoh pengajian yang telah diberi kelulusan oleh pihak KPT. So sebelum kohort pertama berakhir, biasanya permohonan akreditasi penuh perlu dibuat dalam tempoh 6 atau 8 bulan sebelum kohort pertama itu berakhir. Okay, so kita dah ada banyak kes pun yang student dah lama bergraduat tetapi masih belum mendapat full accreditation. So tapi saya percaya kebanyakan program-program di PPIM ni dah ada dah akreditasinya. Kemungkinan besar kalau ada program baru pun saya rasa dah selesai dah semua akreditasi penuhnya. Cuma the critical part yang sekarang ni mungkin dilihat adalah untuk membuat semakan kurikulum. Okay, so itulah fokusnya pada petang ini, iaitu kita akan membuat penerangan sedikit tentang semakan kurikulum. So selepas mendapat full accreditation ataupun akreditasi penuh, barulah proses semakan kurikulum itu boleh berlaku. Okey, sebenarnya sebelum mendapat full accreditation ataupun akreditasi penuh ini, semakan kurikulum boleh berlaku, tetapi ia seharusnya kurang daripada 30% dan tidak melibatkan major amendments. Okay, major amendments ni biasanya melibatkan elemen-elemen seperti perubahan maklumat program lah, iaitu yang melibatkan penamaan program, kredit bergraduat, NEC code, tempoh pengajian dan sebagainya. Okay, so kita tidak menggalakkan bagi program-program yang belum mendapat full accreditation untuk dibuat semakan kurikulum secara besar-besaran sebegitu. Okay, tapi boleh dibuat semakan kurikulum kurang daripada 30% di mana ia boleh melibatkan seperti perubahan kepada konten sesuatu kursus atau kaedah penyampaiannya macam mana. Okay, so selain daripada itu, jika ada perubahan yang melibatkan hasil pembelajaran ke ataupun kredit bergraduat, kredit bagi sesuatu kursus tersebut, ia tidak dibenarkan. Okey, maksud saya kalau kritikal baru boleh, tapi itu pun jarang berlakulah. Biasanya apa yang pernah berlaku adalah yang melibatkan penamaan program je lah. Itu pun berdasarkan daripada arahan daripada MQA ataupun KPT. Okay? Tapi jarang sangat berlakulah. So setelah mendapat akreditasi penuh atau kita panggil full accreditation, biasanya semakan kurikulum mula berlaku. Okay? So semakan kurikulum mula berlaku ni kita harapkan biasanya 6 ataupun 8 bulan, sebenarnya immediately lah semakan kurikulum itu perlu berlaku selepas mendapat full accreditation. Okay, so di sini kalau kita melihat kepada objektif kualiti UiTM dicadangkan iaitu 3 hingga 5 tahun
Dia statement dia bukan 3 hingga 5 tahun selepas mendapat full accreditation. Maksudnya 3 hingga 5 tahun dalam proses program itu dilaksanakan. Okey, bermaksud kalau kita mengira daripada awal penubuhan program tersebut diluluskan dan penawaran dibuat, sebenarnya dia dah melangkaui 3 hingga 5 tahun tu lah. Tapi tiga tu memang dia dah langkau. Cuma dah masuk ke 4 tu sebenarnya semakan kurikulum boleh dibuat lah. Sebabnya kenapa saya cakap macam tu? Biasanya program ini dilaksanakan selama 3,5 tahun. Sebelum 3,5 tahun ataupun pada tahun ketiga dimohon untuk membuat full accreditation dan biasanya akan dapatlah setengah tahun daripada tu iaitu mungkin 3.5 tahun dah full accreditationnya. So dekat sini bermaksud objektif kualiti yang tadi tu dah comply lah dengan sepatutnya apa yang kita lakukan iaitu 3 hingga 5 tahun perlu dibuat semakan kurikulum. Okay. So selanjutnya bila semakan kurikulum ini dibuat, dia mestilah berdasarkan beberapa keperluan lah. Okay, so sekejap lagi lah saya go through. So setiap program perlu disemak secara berkala. Semakan pertama dibuat selepas kohort pertama pelajar bergraduat atau selepas mendapat akreditasi penuh. Okay, itu syarat dia. Okay, so seterusnya bila program ini telah dibuat semakan kurikulum, okey, statement yang terakhir ialah iaitu audit pematuhan lah, proses seterusnya. Okey, tetapi bila mengikut MQA dia ada lebih kurang memang tiga lah sebenarnya prosesnya, itu akreditasi sementara, akreditasi penuh dan audit pematuhan, iaitu kita panggil normally compliance audit. Okay. So dekat sini biasanya tempoh antara apa nama kita panggil akreditasi penuh sehingga ke audit pematuhan dimaklumkan ialah 3 hingga 5 tahun selepas mendapat full accreditation. Okey, bermaksud di antara tempoh akreditasi penuh dengan audit pematuhan, di situlah tengah-tengahnya terdapatnya semakan kurikulum. Okey, so bermaksud input kepada audit pematuhan adalah sebenarnya datangnya juga daripada semakan kurikulum dan juga ingin dilihat pengesahan pelaksanaan daripada 02 tadi ataupun akreditasi penuh. Okay. So namun penambahbaikan itu biasanya kita lihat daripada semakan kurikulum lah. Okay. So biasanya bila mendapat full accreditation, laporan daripada panel penilai perlulah dirujuk. Itulah jadi asas kenapa agaknya kita membuat semakan kurikulum. Selain daripada itu ada beberapa justifikasi lain lah yang perlu dilihat. Okay. Okay, so dekat sini biasanya kalau universiti kita ni telah diberi mandat sebagai universiti SUA. Okay, so di sini bermaksud universiti SUA ni boleh diberi MQA telah memberi kebenaran kepada universiti SUA kita untuk membuat penilaian sendiri. Okay, bermaksud mana-mana program yang bukan daripada badan profesional ataupun yang bukan daripada pengiktirafan badan profesional bolehlah memohon mendapatkan akreditasi penuh ke ataupun akreditasi sementara, serta seandainya ada semakan kurikulum yang lebih daripada 30%, ia perlulah melalui pintu IQA ataupun AQA INCA. Okay? Sebab INCA telah bertanggungjawabkan untuk membuat penilaian tersebut. Okay. So di sini bagi program-program yang ada badan profesional, dia tidak perlu melalui pintu INCA tersebut bagi penilaian, tetapi ia akan dibuat penilaian oleh pihak badan profesional selepas mendapat kelulusan KPT lah biasanya, atau pada ketika program itu dibuat akreditasi semula.
Okey. Term akreditasi semula ni bermaksud kita perlu mematuhi standard code of practice program accreditation atau standard practice badan profesional. Okey. Contohnya kebanyakannya program yang ada di bawah Akta MQA sebenarnya ada 15 badan profesional tersebut termasuklah MBOT. Okey. So MBOT merupakan salah satu daripada badan profesional yang mengiktiraf program-program peringkat degree PPIM lah yang biasanya yang melibatkan sains komputer. So di sini ia tertakluk kepada program-program ini tertakluk kepada standard program ataupun standard manual ataupun akta di bawah badan profesional tersebut. Okey. Sama juga dengan badan profesional yang lain. Okey. So dekat sini tak perlulah dibuat penilaian oleh pihak IQA ataupun INCA kita ataupun SWA kita. Okey. So dia boleh directly terus kepada peringkat pihak badan profesional. Okey. Sehinggalah mendapat kelulusan oleh pihak KPT. Okey. So ini adalah kena kita sedia maklumlah bahawa ada dua badan yang membuat penilaian. Apa-apa pun masih tertakluk di bawah MQA lah, sebab MQA menjaga kualiti semua program. Okey. So, di dalam semakan kurikulum, biasanya semakan kurikulum ini adalah dilakukan untuk proses penambahbaikan sesuatu program akademik yang perlu dilakukan pada tempoh tertentu. Okey, pada tempoh tertentu tu seperti yang kita sedia maklum tadi, saya dah maklumkan 3 hingga 5 tahun. Semasa program itu pun berjalan dan juga biasanya orang anggap bahawa 3 hingga 5 tahun selepas FA lagilah lewat, right? So seharusnya selepas mendapat full accreditation, proses semakan kurikulum itu perlu dilakukan dan dilakukan secara berkala dan sistematik. Okey. Bila disebut secara berkala dan sistematik ini juga, ia melibatkan arahan-arahan daripada sama ada daripada badan profesional, sama ada daripada arahan KPT ataupun daripada arahan MQA. Bila mereka mengeluarkan standard-standard program masing-masing yang perlu dibuat penambahbaikan ataupun pembaharuan. So di sini semakan kurikulum perlu dilakukanlah bagi mematuhi standard program yang baharu ataupun perkara-perkara terkini lah yang telah disarankan oleh pihak KPT atau MQA. Okey, so kurikulum program akademik yang baik adalah kurikulum yang berciri fleksibel, dinamik dan relevan dengan keperluan semasa. Okey, so kita dah ada pun apa kita panggil flexibility itu diberi oleh pihak MQA. Okey, bercirikan fleksibel, bercirikan anjal, macam-macam lah. Kali ni saya bawa untuk program anjal yang melibatkan arahan KPT pun bagi program-program yang bukan badan profesional. Okey, tetapi biasanya ia tidak tertakluk kepada sesuatu tahap program sajalah. Okey, kalau menurut MQA, dia boleh berlaku kepada tahap program yang mana-mana saja, iaitu sama ada 4, 6, 7, 8, okey. Tapi biasanya 8 tak adalah sebab 8 biasanya by research, okey. So, ciri-ciri kurikulum tu mesti fleksibel, dinamik dan relevan. Okey, untuk makluman semula sebenarnya kita masa akan datang ni kemungkinan besar kebanyakan program perlu melihat semula program-program mereka sama ada masih relevan ataupun tidak. Okay, so kita pun tadi dah ada pun tagging, jumut tu pun dah ada sampai 4 level, okay, jumut, beku, lupus, okay. So dekat sini mungkin tahun depan kita akan enforce lah untuk diguna pakai ataupun mengguna pakai indeks daya sains program akademik, iaitu siapa yang pernah dengar IDSPA, bagi menilai semua program-program yang sedia ada. Okey, sebab pihak
atasan LPU mengatakan bahawa kita terlalu banyak program dan program-program kita perlu dilihat semula. Okay, especially kepada program-program yang senyap saja. Okay, so senyap ni bermaksud tak ada buat apa-apalah. Kemungkinan besar ada student pun sedikit. Okay, so itu juga kita ambil serius lah tentang perkara-perkara ini. Okay, so bermaksud semakan kurikulum bila dibuat mestilah mengambil kira elemen-elemen ataupun komponen-komponen yang terkini lah. Contohnya seperti AI lah dan sebagainya itulah. Okay, yang paling penting fleksibel. Sebab sekarang student kita kebanyakannya student yang masuk universiti ni pun nak habis cepat saja, right? Kalau kita punya kurikulum sendiri tak dynamic and fleksibel, di mana masih mengguna pakai teknik ataupun metod yang lama, mungkin program itu tidak diminati oleh para pelajar lah dan akan menyebabkan program-program itu nanti terpaksa dijumutkan atau dibekukan atau dilupuskan. Okay, sebab kita ada time period dia lah daripada jumut pergi ke beku dan ke lupus. Okay, so itu tentang kenapa agaknya perlu kita adakan semakan kurikulum. Okay, so yang ini diagram ini sebenarnya ada di dalam buku garis panduan pembangunan program akademik universiti awam. Okay, so yang terkini tiada, tetapi kita mengguna pakai tahun 2019 tak salah saya ke 2018 macam itulah. Okay, so inilah antara beberapa elemen penting ataupun kitaran proses semakan kurikulum yang biasa kita lakukan lah. So biasanya bila kita membuat semakan kurikulum, kita perkara yang paling kita fikirkan ialah perubahan yang akan berlaku tu mestilah dilihat dari pelbagai aspek. Okay, so pelbagai aspek ni dah dinyatakan dekat sini sebenarnya, tetapi kita juga tidak boleh terkeluar daripada dasar-dasar yang telah ditetapkan oleh pihak MQA. Okay, dalam kita membuat semakan kurikulum yang kita cakap fleksibel or dynamic tu, kita masih terikat dengan standard-standard badan profesional atau standard-standard ataupun dasar MQA. So kita dah banyak pertikaikan pun kadang bilangan kredit terlebih setiap satu semester. Okay, so dasar MQA saja telah menerangkan bahawa setiap satu semester tu tidak boleh melebihi 20 jam kredit. So kita kena pegang kepada standard dan juga dasar yang telah ditetapkan lah. So selain daripada itu, inilah tentang kurikulum yang perlu dibuat. Semakan kurikulum yang perlu dibuat adalah berdasarkan kepada mungkin antara elemen-elemen ini. Okay, tidak semestinya semua elemen ini perlu ada untuk memastikan baru you all nak buat semakan kurikulum. Okay, so tidak perlu. Tetapi jika ada keperluan yang melibatkan standard program atau badan profesional, biasanya ia perlu dilakukan dengan segera. Okay, so semakan kurikulum dan perubahan maklumat program. Biasanya maklumat program adalah perkara yang paling penting untuk dilihat dan semuanya perlu tepat dan betul. Sebab maklumat program inilah yang akan terpapar di MQR nanti. Okay, so biasanya kita akan membuat semakan kurikulum ini biasanya melibatkan maklumat seperti daripada program standard yang tadi saya maklumkan. Perlu pertama sekali perkara penting yang perlu kita pegang adalah kitab itulah. Okay, so selain daripada itu kita juga perlu melihat kepada kajian pasaran. Okay, kajian pasaran ini yang terkini biasanya ia melibatkan
pelajar kita ataupun anggapan program program kita kepada orang luar lah. So dekat sini juga ia perlu dilihatlah bahawa kajian pasaran ini juga melibatkan alumni kita yang biasanya ia perlu dilakukan secara komprehensif lah iaitu melibatkan sama ada kurikulum kita ni masih relevan tak, berdaya saing tak, okey, dan dapat melahirkan graduan yang betul bidangnya ke, okey, yang diperlukan oleh industri ataupun tidak. Okey, so perkara itu perlu dilihatlah. Okey, so dekat sini mungkin memang kenalah buat survey sedikit. Okey, so survey ni pula bukan setakat stakeholders. Okay, stakeholders kita mungkin industri lah, tetapi alumni kita juga perlu dapatkan sedikit gambaran tentang berkenaan tentang adakah mereka keluar tu bekerja dalam bidang yang tepat. Okay, especially on program-program degree lah. Okay, kebanyakannya program kita kadang ada juga yang kerja Grab, right? Okay, tetapi mungkin itu situasi during PKP dan mungkin juga sekarang, tetapi mungkin mereka juga telah membuat multitasking job kot, right? So para pelajar sekarang ni memang agak dia dah ke depan. So that's why kurikulum kita pun kena ke depan. Okay. So selain daripada tu, kita juga ada laporan penilai luar. Okay. So bila nak buat semakan kurikulum ini, perkara yang paling penting adalah juga berdasarkan daripada laporan semasa mendapat full accreditation. Okay. Di situ kan kita ada panel dan panel akan menilailah program itu sama ada perlu buat improvement atau tidak. Biasanya program-program yang dinilai perlu membuat penambahbaikan lah. Sama ada kecil ataupun besar itu tak jadi masalah. Tetapi seelok-eloknya kalau buat semakan kurikulum tu biarlah secara detail lah, ataupun kalau detail pun sangat kadang mereka mengatakan bahawa dah 2, 3, 4 tahun tak siap-siap lagi, right? Okay. Tadi pun bila kita bawa program-program yang macam business dan juga daripada fakulti AD, program-program tu sebenarnya dah melalui proses itu agak lama lah. Okay, 3-4 tahun dan kita berjaya lah force mereka untuk buat semakan kali ini kerana atas arahan YB Menteri, okay, tentang pembelajaran anjal. Okay. So dari situ boleh dah bergerak. Okay, cuma mungkin perlukan pendetailan lagi lah ataupun pengoperasiannya lebih detail lagi lah nanti. So laporan panel penilai luar ini juga dilihat penting kerana kita nak menyemak program akademik yang ditawarkan tu secara menyeluruh lah. Okay, so dekat sini kita pun melihat kepada academic advisor, okay, industry advisor punya laporan dan sebagainya lah. So itu kiranya semasa nak membuat semakan kurikulum, kita kena pasti betul-betul bahawa panel yang dilantik itu telah pun menerimalah bahawa pelantikan tersebut dan sebenarnya jika melibatkan beberapa aspek lain yang melibatkan akademik, seharusnya mereka boleh beri nasihat ataupun laporan lah. So dekat sini kita lihat bahawa kita cakap ni elemen ketiga yang paling penting dalam semakan kurikulum adalah yang melibatkan laporan penilai luar. Okay. So selain daripada itu, kita juga melihat perkara yang lagi penting iaitu laporan CDL, CQI lah. So dekat sini biasanya CQI iaitu Continual Quality Improvement. So dekat sini biasanya kita pada setiap semester pelajar-pelajar itu nanti
akan dinilai, right? So dekat sini kita mesti ada mekanisme ataupun prosedur CQI yang mesti sistematik dan berterusan. Okay, dan biasanya memang kita dah ada pun. Okay, so mekanisme CQI adalah semakan semula kitaran atau proses perancangan, pelaksanaan, penyemakan dan penambahbaikan yang boleh dilakukan sama ada di peringkat input, proses atau output. Okay, so dekat sini biasanya kita melaporkan di mesyuarat-mesyuarat tertentu tentang hasil pencapaian pelajar tersebutlah. Okey, setiap pelajar dan juga hasil pembelajaran mereka. Okey, so seterusnya iaitu analisa dapatan pemegang taruh. Okey, so dapatan pemegang taruh ni biasanya yang seperti membuat dasar, iaitu orang kementerian lah. Okey, so lepas tu kita juga ada badan profesional. Okey, so badan profesional antarabangsa jika program-program ini juga mendapat kelulusan daripada overseas dan sebagainya. So lepas tu kita yang paling penting is industri ataupun majikan lah. So dapatan pemegang taruh ni melibatkan ramai pihak, bukan seorang saja tetapi ramai pihak, termasuklah PT-PTN-nya, pelajar semasanya, okey, kajian pengesanan graduan ataupun tracer study dan ibu bapa serta kedutaan asing jika adalah yang melibatkan pelajar-pelajar international. Okey, so kelima tu tadi ialah analisis dapatan pemegang taruh. Okey, selain daripada tu kita juga ada melibatkan penanda arasan. Okey, bermaksud dekat sini perlulah dibuat benchmarking. Okey, dalam bahasa Inggerisnya ialah benchmarking. Okey, so dekat sini laporan penanda arasan boleh digunakan sebagai mekanisme untuk mengenal pasti sesuatu penambahbaikan boleh dibuat ataupun tidaklah. So penanda arasan ni biasanya dibuat bersama dengan universiti lain ataupun lawatan ke dan sebagainya. So dekat situ kita boleh lihat bahawa mungkin praktis pihak universiti lain lebih hebat daripada kita ataupun mereka juga boleh belajar sesuatu daripada kita lah. Okey, so selain daripada tu keperluan semasa dalam bidang. Okey, yang ni penting lah. So keperluan semasa dalam bidang itu biasanya, mana keperluan semasa dalam bidang lain-lain kot, tak ada kat sini. Ada ke? Rasanya tak ada. Okey, keperluan semasa dalam bidang ini biasanya based on industry needs lah. Okey, majikan ataupun pakar bidang dalam memastikan bidang itu relevan, okey, dan berdaya saing. So keperluan semasa dalam bidang ini juga macam kita ada SGG, kita ada Sulam, kita ada SL, kita ada High and TVET dan sebagainya. Itu juga menjadi salah satu daripada keperluan semasa dalam bidang lah, IR 4.0 dan sebagainya. Okay, so ada yang cakap ChatGPT lah dan sebagainya. Okay, so itu juga mungkin keperluannya. Okay, so lepas tu kita juga ada amalan pendidikan berimpak tinggi ataupun kita panggil impact educational practices, okay, ataupun HIEPS. Okay, so dekat sini elemen HIPS ni adalah biasanya high order thinking lah dekat situ, okay, ataupun beberapa kursus yang diangkat sebagai yang memberi impact. Okay, so kita juga ada konsolidasi dengan segregasi. Okay, apa maksud konsolidasi dengan segregasi ni? Okay, so konsolidasi dan segregasi sebenarnya dia merujuk kepada dua mekanisme yang boleh dinamakan oleh UA semasa diamalkan oleh UA dalam proses semakan kurikulum. Okay, so ia adalah bertujuan untuk memastikan bahawa program kita tu mampu bersaing dan menjamin kemampanan program akademik.
So now masuk konsolidasi pula merujuk kepada minimum 2 atau lebih program akademik asal daripada tahap kelayakan yang sama yang digabungkan. Okay. So konsolidasi bermaksud gabungan antara dua lah, biasanya 2 atau 3 program. Okay. Tapi biasanya orang akan buat 2 sajalah. Okey, bilangan program akademik yang dihasilkan selepas konsolidasi tidak boleh melebihi bilangan program yang asal. Okey, itu ada syarat dia pula. Okey. So, part yang ini biasanya kita kalau nak buat konsolidasi, kita tengok kepada aspek dua-dua belah aspek ni lah. So, definisi segregasi. Okey, segregasi ni pula merujuk kepada satu ataupun lebih program akademik asal daripada tahap kelayakan yang sama yang dipecahkan kepada beberapa program. Okey, maksudnya yang ni dia beranak lah. Okey, dia pecah-pecahkan lagi. Tetapi yang tadi konsolidasi dari anak tu dijadikan satu. Okey, yang ini pula dipecah-pecahkan kepada yang lebih kecil. Okey. So, itu yang kita boleh maklumkanlah dekat sini. Kita juga ada juga program-program yang perlu kena jumut, beku and lupus. Okay. So, biasanya setiap program yang baru nak jumut, okay. Biasanya jumut ni ada proses dia, iaitu jika tiada selama 3 semester berturut-turut, tiada pun intake. Okay. So itu juga kita dah anggap sebagai, boleh dianggap sebagai jumut. Okay. Dan seterusnya, seandainya program itu telah melalui fasa jumut, selepas 2 tahun dia tak buat apa-apa, dia akan melalui fasa beku pula. Okay. Dan seterusnya, akhir sekali, ia adalah melibatkan fasa lupus lah. So fasa lupus di sini biasanya ia dibuat di dalam semakan kurikulum lah untuk memastikan bahawa program-program itu sebenarnya dah tak nak wujud lagi. Okay. So dan di sini pihak PTJ perlulah memberi semula sijil yang telah diberikan oleh pihak KPT selama ini. Bukan sijil biasa, sijil pengiktirafan akreditasi penuh tu, okey, untuk dipulangkan semula seandainya program-program itu telah dianggap lupus. Sebenarnya kita ada je banyak program yang lupus tu, okey, tetapi masih dekat MQR tu masih sama je. Okey, mungkin perlukan masa lagi lah tu, okey. So, di sini tadi saya dah sebut tentang definisi konsolidasi dengan segregasi, okey. So, yang segregasi maksudnya satu program boleh pecah banyak, yang konsolidasi dari banyak ke satu, okey. Itu. Dan juga jumuk beku dan lupus, okey. So, semua elemen ini di dalam semakan kurikulum perlu dilihat dengan lebih detail lagi lah. Okay. So, selain daripada itu, maklumat program seperti pindaan MQR. Right. Pindaan MQR. Lepas tu structural. Okay. Jika ada perubahan structural, biasanya melibatkan kadang body of knowledge ataupun tak ada. Tetapi perubahan itu berlaku secara berstruktur, so itu juga akan dianggap sebagai major lah. Okay, structural dan perubahan NEC, kita dah buat pemetaan tahun 2022. Kita berharap jangan ada lagi perubahan yang berlaku. Okay, sebab bila masuk semakan kurikulum saja kita melihat mereka tertanya-tanya kita, okay, adakah ini telah dibuat pemetaan ataupun tidak. Tidak susah sebab kita pun pemetaan itu telah dibuat oleh MQA secara direct lah pada tahun lepas. Okay. So kita harap semaklah sebelum apa-apa yang melibatkan NEC ataupun perubahan strukturalnya. Okay. So selain daripada itu, kaedah penyampaian dan mood penawaran. Untuk makluman semua, tahu kan bahawa kaedah penyampaian kita hanya ada 2 saja, iaitu konvensional dan ODL. So biasanya
lebih-lebih lagi sekarang ni bila MQA telah memberi flexibility itu bahawa pembelajaran secara online itu boleh dibuat secara 100% lah sebenarnya kalau kita ikut garis panduan tersebut lah ataupun perkeliling tersebut. Tetapi kebanyakan program masih lagi menetapkan bahawa pembelajaran yang melibatkan secara online itu boleh berlaku sehingga 80%. Okay, bermaksud student kena balik jugalah. Okay, so itu juga perlu diambil kira lah. Okay, so mood penawaran ni biasanya mood penawaran ni kerja khusus ke, industri ke. Okay, so kita amat faham lah dekat situ. Okay, so dan lain-lain yang difikirkan sesuai. Okay, so beberapa perkara yang melibatkan elemen ataupun komponen-komponen penting dalam semakan kurikulum telah saya maklumkan kat sini. So dia juga bertepatan dengan isi kandungan kertas kerja nanti yang akan diguna pakai. Okay, kertas kerja yang terkini tak salah saya zaman Prof Wan Rahim pun masih ada dah kertas kerja tu dengan 30 item. Saya tak pasti ya 30 item. Yes, 30 item dan semuanya perlu adalah jawapannya ataupun pengisiannya. Okay. So sekarang semakan kurikulum dijalankan sekurang-kurangnya sekali dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Sekali dalam tempoh 3 hingga 5 tahun. Kalau program-program ini telah wujud sekian lama, seharusnya dah berapa banyak kali kena buat semakan kurikulum, right? Okay. So bagi program baru, semakan kurikulum perlu dibuat selepas kohort pertama bergraduat seperti yang saya maklumkan tadi lah. Pihak program boleh membuat semakan kurikulum lebih awal berdasarkan ketetapan standard program bagi bidang pengajian atau keperluan akreditasi badan profesional. Okay. So sama juga dengan program-program PPIM yang menjurus ke arah pengkomputeran, standard program itu telah keluar. Okay. So di sini mungkin ada dilihat beberapa elemen penting yang perlu diambil kira lah. Tetapi buat masa ni, saya rasa saya pun tak sempat nak baca surat dia tu. Mungkin ada, mungkin tidak lah. Okay, tetapi mungkin yang bagusnya kita pun kena tunggu sama ada mungkin orang cakap MQF 2.0 tu akan beralih ke lain. Okay, so kemungkinan besar better semakkan kurikulum itu dibuat bersekali lah dengan sebarang perubahan yang berlaku. Okay, so jika badan profesional, program-program badan profesional seperti yang bawa MBOT ini perlulah menunggu sehingga badan profesional memberi respon atau kita perlu juga melihat kepada standard manual TTEC tersebut yang terkini sebab bila disebut terkini sebenarnya mereka dah suruh enforce untuk gunalah. Okay. Dan untuk guna tu bermaksud semakan kurikulum perlu dibuat lah. Okay. Jika ada terlalu banyak meja lah. Right. Okay. So ini adalah kitaran proses semakan kurikulumnya. Okay. So sekejap Okay. So keperluan semasa. Okay. Keperluan semasa ni yang melibatkan keperluan semasa semakan kurikulum sebenarnya lebih kurang sama je tadi kita dah explain kan. So part yang ini sama yang tadi kitaran dia saya explain tu dah ada keperluan semasanya lah ya. So selain daripada tu bukan ini sajalah, mungkin atas arahan-arahan KPT yang nak segera dan sebagainya itu juga perlu diambil kira lah. So di sini panduan untuk membuat semakan kurikulum, biasanya semakan kurikulum ini kita buat tu berdasarkan beberapa elemen juga So dekat sini pertama sekali melibatkan kesesuaian nama program. Okay, contoh seperti kita dah ada garis panduan penamaan program semenjak tahun 2019 yang dikeluarkan oleh pihak MQA ataupun KPT. Kita juga dah ada perkeliling berdasarkan kepada penggunaan perkataan honors ataupun honors, okay, ataupun kepujian yang kita harapkan semuanya
pakai perkataan honest tu secara panjang. Okay, secara penuh lah. Dan perkataan off in itu juga mengganggu sebenarnya dan itu perlu dilihat semula. Okay, saya rasa semenjak bulan lepas kita telah pun, bulan lepas ke awal bulan saya tak pastilah, kita telah pun memberi tentang permohonan penamaan program. Okay, sama ada program itu nak ditambah off ke, in ke, ataupun honestnya perlu dah dilaporkan kepada pihak kami. Okay, so kesesuaian nama program ni penting. Once kalau orang luar pandang nama program ini, biasanya dia akan melibatkan juga elemen di dalamnya, iaitu especially kursus-kursus lah. Okay, so nama ni ikut trend semasa. Kalau ikut trend semasa, dulu tak salah saya semua nak data analitik, business analitik, apa-apa semua pun analitik, right? So sekarang ni analitik tu dah senyap sikit lah. Okay, so mungkin akan ada lain. Sekarang orang sibuk tentang Anjal, tapi nama Anjal tu sebenarnya tak perlu ada bagi kesesuaian nama program lah. Okay, so kefahaman pemegang taruh terhadap niche program berdasarkan nama program. Okay, nama program ini kadang pihak board juga memohon untuk diubah ataupun ditukar nama program-program tersebut. Okay, so bagi program-program yang bawa board ini perlulah menunggu sebenarnya ketetapan yang dibuat oleh badan profesional. Okay, so saya percaya program-program kita ni hari tu pun dah ada 10 program, tak salah saya lah, yang telah pun melalui proses penilaian MBOT. Okay, so kena tunggu laporan daripada pihak MBOT dan juga kita kena pastikan bahawa nama tu memang bertepatan lah dengan konten yang ada di dalam setiap program tu. Okey, so di situ juga ini melibatkan maklumat program lah biasanya. Okey, so nama program ni adalah salah satu elemen yang penting dalam maklumat program. Nombor 2, ia melibatkan tempoh pengajian program. Biasanya tempoh pengajian program ini ia tertakluk kepada sama ada 2 tahun setengah, 3 tahun atau 3 tahun setengah, 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun, 3 tahun setengah dan sebagainya lah. So itu yang melibatkan tempoh pengajiannya lah. Okay, so selepas itu kita ada juga PEO, PLO dan CLO ni. Okay, so yang ini penting lah. Biasanya bila membuat semakan kurikulum ataupun dia berdasarkan daripada program baru saja, PEO, PLO dengan CLO ni biasanya kita ada buat pemetaan khusus, kita ada juga buat kandungan khusus dan juga penyataan CLO. So dia ada kaitan rapat, iaitu mesti ditunjukkan matrisnya lah. So ketiga-tiga elemen ini perlu dilihat semula, terutamanya dari aspek penjajaran atau pembentukan secara holistik lah untuk program-program ini yang mesti selari dengan visi, misi dan juga objektif UA tersebut lah. Okay, so pemetaan kepada PLO ini penting untuk dilihat semula kerana mungkin ada penambahbaikan terhadap kursus tersebut yang dipetakan kepada learning outcome yang ada 11 sekarang. Okay, masa akan datang mungkin ada 12, mungkin ada berapa belas dah. Okay, so kita harap ia semuanya akan dipenuhi lah. Okay, so bila dah ada itu, kita pun ada struktur program. Biasanya yang paling penting dalam semakan kurikulum juga melibatkan struktur program. Ada kat struktur program ini mestilah berasaskan kepada standard program pula. Okay, so bila standard program you all dah pegang, seharusnya you all tahulah berapa kursus terasnya, berapa kursus MPU-nya, berapa kursus elektifnya dan specializationnya lah. Okay, so itu kita panggil sebagai struktur program. So seterusnya kita ada bilangan kredit dan kredit bergraduat. Ini lagi merupakan perkara yang paling penting untuk diambil tahu. Sebab bila bilangan kredit dan kredit bergraduat ini kadang dia akan memberi impak kepada lokasi-lokasi yang lain yang tak sama.
Okey. Okey, kita boleh je tunjuk data-data yang tak sama ni. Tetapi untuk makluman semua, bilangan kredit bagi sesuatu khusus dan juga kredit bergraduat tu mesti tally lah. Okey, so itu bila tentang bilangan kredit. Kita juga melihat kepada kaedah pentafsiran. Okey, mungkin pentafsiran sekarang kebanyakannya buat final exam. Katakanlah. Tapi mungkin akan datang ni final exam tu pun akan dilakukan secara maya dan sebagainya lah. So kita melihat bahawa kaedah pentafsiran yang berbagai lah boleh dilakukan asalkan learning outcome-nya tercapai. Okay? Course learning outcome-nya tercapai. So di situlah beberapa panduan untuk kita buat semakan ini berdasarkan maklumat-maklumat ni tadi. Okay? So ada lagi tak? Okay. Seperti biasa bila kita dah beri penerangan sedikit, kita akan cerita tentang prosesnya lah. Okay. Sebenarnya proses-proses ini dah ada pun di laman web HCA. Kalau rajin, tolong tengoklah dan juga template-template yang terkini pun kita telah masukkan. Namun, saya percaya nanti bila nak buat semakan kurikulum betul-betul, kita akan beri template tersebut lah dan mengandungi beberapa folder. Sebenarnya template tersebut pun tak jauh daripada Prof. Wan Rahim dulu pernah jadi ketua kurikulum akademik lah. Okay, so rasanya tak ada banyak beza. Cuma mungkin satu saja kot yang ditambah itemnya berserta dengan Excel file tu. Okay, Excel iaitu seperti care, poise, real, okay. So itu penting lah. Okay, so di sini carta alir proses kurikulum biasanya kita beri 3 peringkat ataupun 2 peringkat saja sebenarnya. Okay, so iaitu kurang daripada 30%, lebih daripada 30% dan editorialnya. Okay, editorial ni melibatkan pengeditan maklumat lah sebenarnya di dalam MQR. Okay, so yang kurang daripada 30%, seperti biasa ini adalah prosesnya. Apa yang perlu dibuat adalah biasanya sesiapa yang nak buat semakan kurikulum, biasanya dia akan kontak dululah supaya kita pun aware sebenarnya dia datang daripada fakulti mana, program apa, right. Dan kadang program tu program board. Okay, program board tu pula perlu dihantar di penghujung tahun. Sedangkan sepatutnya mereka boleh melaksanakan semakan kurikulum itu berlaku pada awal Januari macam tu, right? Okay, so kadang kala very apa kita panggil last minute. Okay, dan nak mohon akreditasi tu pun macam mendesak saja untuk kita cepat-cepatkan semua proses-proses tu. So kita harap di dalam semakan kurikulum yang kurang 30% ini, kita harap PTJ boleh hubungilah ketua-ketua yang bertanggungjawab untuk buat engagement ataupun sesi muda cara macam tu. Okay, so dekat sini fakulti, kampus or college boleh menyediakan dokumen kertas kerja semakan kurikulum untuk kelulusan JAN atau JAF. Okay, so dia ada format dia lah tersendiri. Okay, tu format tu sebenarnya bukan datang daripada kita tetapi datang daripada pihak KPT. Okay, so now seterusnya kita bawa ke peringkat JKCO. Okay, so dokumen yang tadi bagi saya semualah kurang ke lebih ke kena bawa ke JKPT jugalah kan endingnya. Namun apa-apa pun kena dibawa ke JKCO. Okay, so dokumen or kertas kerja semakan kurikulum disemak dan dimajukan untuk kelulusan JKCO. Okay, seterusnya selepas mendapat kelulusan, pengesahan dan kelulusan minit JKCO di Senet dan pelaksanaan kurikulum baru bermula pada semester yang diluluskan oleh pihak KPT. Okay, so bermaksud you all tak boleh delay lah kalau dah disebut. Kalau nak delay boleh, tetapi dengan syarat tulislah surat, okay, dan memaklumkan kenapa or justify kenapa perlu delay.
Okey. So part yang ini dekat sini pengesahan dan kelulusan minit JKQ di Senet itu perlu adalah. So dan seterusnya kalau kurang 30% sebenarnya jika dah lulus di Senet secara tidak langsungnya you all boleh implement pada semester yang akan datang yang telah ditetapkan. Okay. So fakulti or campus or college boleh melaksanakan kurikulum baru yang diluluskan di Senet pada pengambilan kohort baru. Okay. So bila jalan dah semakan kurikulum telah berlaku, pelaksanaan kurikulum baru sehingga semakan kurikulum seterusnya. Bermaksud dia tak berhenti dah. Sebenarnya 3 hingga 5 tahun tu bila you dah buat ini tahun ini mungkin you kena fikirkan lagi 3 atau 4 tahun lagi akan datang untuk buat semakan kurikulum. Okay. Tetapi bagi program-program macam board, okay, saya cakap macam board ini, dia ada beberapa condition dia. Okay. So condition yang diberi oleh pihak board biasanya kalau dapat full akreditasi ataupun akreditasi yang dah dipenuhi oleh semua yang umur seperti sama ada 5 tahun ataupun 6 tahun adalah lebih baik. Okay? Tetapi jika kurang, bermaksud kurang daripada 5 atau 6 tahun, bermaksud di situ ada proses continuing yang akan perlu dicukupkan sehingga 5 atau 6 tahun dan dekat situ perlu adanya berlaku lagi semakan kurikulum. Sama ada kecil ataupun besar lah. Okay. Dia bergantung kepada laporan daripada pihak panel lah biasanya. Okay. So part yang ini saya rasa clear untuk kurang 30%. Biasanya dia tak adalah sampai ke peringkat KPT ataupun penilaian semula oleh pihak IQA ataupun board. Okay. Sampai Senat saja dah boleh dilaksanakan. Okey, yang very critical kadang kita melihat kepada yang melebihi 30%. Okey. Part yang ini mungkin ada banyak perkara yang melibatkan lebih 30% ni. Salah satunya daripada yang kita faham bahawa maklumat program itu saja yang melibatkan penamaan program pastinya memerlukan kelulusan yang baru daripada pihak KPT. That's why kadang kita cakap bahawa ia adalah perubahan. Okey, perubahan program, maklumat program ataupun penamaan program atau secara tidak langsungnya kita boleh sebut juga pemunian seandainya perkataan off, in ataupun dalam bracket honest itu ingin buat penambahbaikan ataupun dimunikan. Okay. So di sini pihak fakulti, college and campus perlu bersiap sedialah dengan template yang kita berikan tu iaitu sebanyak 30 item. Dan seterusnya sama macam tadi bahawa dokumen-dokumen ini perlu dimajukan untuk ke jawatan kuasa induk kurikulum universiti dan seterusnya akan dibawa ke HCA bagi pengesahan Senet. Okey, dan pihak fakulti boleh dekat sini tak bolehlah nak meneruskan kurikulum tersebut sebab kurikulum tersebut dah lebih 30%. Okay. So dia perlu melalui semula pihak UHEC untuk memajukan dokumen kertas kerja kurikulum lebih 30% dan kami akan hantar ke IQA. Macam tu So bila IQA telah menilai minutes meeting biasanya JKPP lah, Jawatan Kuasa Perakuan Pengiktirafan Program. Okey, biasanya akan dibincangkan di IQA dan akan dibawa ke peringkat KPT. Okey, so dekat sini bila dah ada IQA dia akan bawa minitnya ke HEA untuk diperbincangkan di Senet dan dimaklumkan semula kepada pihak fakulti or campus or college untuk menyedia dan memajukan dokumen kertas kerja semakan kurikulum lebih 30% dengan penambahbaikan sekiranya ada ke UHEC. Untuk kelulusan JKPT. Okay. So part yang ini
biasanya lepas dari IQA untuk penilaian kita akan bawa ke KPT lah. Okay, KPT ni kena melalui UHAC lah. Okay, sebab IQA hanya berurusan dengan pihak MQA, kita akan berurusan dengan pihak KPT. Okay, so tindakan seterusnya UHAC untuk dibawa ke mesyuarat KPT agar segala perubahan itu yang dilakukan boleh dibuat pengemas kinian di MQR nanti dengan syarat adanya surat kelulusan KPT. Okay, so KPT kita dah bawa, lepas tu KPT memaklumkan keputusannya di HEA ataupun UHAC, biasanya UHAC lah, okay, akan memaklumkan kepada semua warga yang terlibat. Okay, so lepas tu college or faculty or campus perlu memaklumkan perubahan. Okay, teknik sekarang ni sebarang perubahan yang berlaku perlu dimaklumkan semula kepada pihak IQA. Okay, kita pun maklumkan, tetapi mungkin mereka perlu makluman yang lebih jelas daripada pihak owner of the program. Okay, so lepas tu kita bila kita dah beri, kita pun mengharapkan college ataupun fakulti aware lah tentang perkara ni, okay, sebelum dibawa ke peringkat Senate dan selanjut ke KPT, ke KPT ataupun ke MQA. Okay, so itu actually itulah sedikit proses yang berlaku, okay, lebih 30%, kurang daripada 30%, dan ini pula melibatkan editorial ataupun pemunian yang kita nampak bahawa bila melibatkan maklumat program kita dah anggap tu major, kecuali dengan kredit bergraduat. Kadang kredit bergraduat ini juga kita perlu melihat sama ada adakah dia editorial yang biasa ataupun editorial ni melibatkan kredit bergraduatnya, yang kadang-kala kita terlepas pandang lah bahawa itu sebenarnya adalah kredit bergraduat tu kadang mereka kacau di bahagian core dan sebagainya. Kalau MPU tu tak jadi masalah, tetapi jika melibatkan core, right? Okay, so proses ini berlaku seterusnya sebeginilah. Okay, so saya rasa aliran proses kurikulum ini kita dah ada pun di laman web HEA. Dan ini actually sorry lah, ni FA punya maklumat sebenarnya kalau kita nak follow, kita boleh follow di laman web HEA lah. Okay, so laman web HEA ni dan laman web INCA juga. Okay, so sebab saya mungkin nak teruskan sedikit tentang audit pematuhan bila dokumen-dokumen semakan kurikulum telah dibuat dan telah diluluskan di peringkat yang sepatutnya. Kita mengharapkan bahawa selepas itu dilakukan audit pematuhan lah bagi program-program yang bukan bawah board. Okay, tapi bagi program-program bawah board, you all tak perlu nak siapkan dokumen audit pematuhan kerana setiap badan program bawah board ini mempunyai tempoh pengiktirafannya yang tersendiri. Okay, contoh seperti tadi saya maklumkan 5 or 6 tahun atau kadang 4 tahun tu pun jaranglah berlaku sekarang. Kebiasaannya 5 hingga 6 tahun. Board sebenarnya 6 tahun. Okay, kalau dia 5 tahun tu bermaksud dia samalah seperti yang lain. Okay, sama seperti peringkat bawah akta MQA itulah. Okay, so saya stop ni dulu sebabnya kalau kita nak lihat keperluan yang ada, dokumen yang melibatkan audit pematuhan itu, okay, sebab dokumen IQA 03 dengan dokumen audit pematuhan iaitu IQA 04 adalah berlainan sebab audit 04 ini melibatkan 76 standard, tetapi kalau untuk semakan kurikulum kita sampai 70 lebih, kita hanya ada dalam 30 item saja. Okay, so sekarang ni kalau boleh sekejap saya share tentang
Kalau boleh, kalau ada yang nak tanya boleh sementara kita check the document tu. Ada nak tanya? Ada soalan daripada dalam talian? Dari sana tu doktor? Dalam kalau untuk jam latihan boleh klik kat link tu, dekat chat tu ada link jam latihan. So semua peserta online boleh klik kat situ lah. So far tak ada lagi soalan ditanya Dr. Nuraini. Oh, dia tak tahu kot nak tanya apa kot. Tak tahu Tanya nak je tanya. lah. Ataupun dia tunggu sampai habis baru nak tanya. IQA jap. IQA jap. IQA download. Ini sekarang semua cuti ke tidak? Ini sekarang cuti, right? Mana student cuti. Kita bukan tak cuti. Okay, so jap saya nak pergi laman web download IQA Inka UiTM. Macam mana nak share ni pula ni? Sekejap. Share. Share. Okay. Sebab nota saya tentang audit pematuhan tu mostly on the document side. Tetapi oleh kerana saya dah tinggalkan dia lama dan kita tak ada lagi keperluan untuk itu. So by the way memang standard dan apa kita panggil template-nya berada di Inka lah. Semua dokumen ini sebenarnya berada di Inka kecuali IQA 03. Saya tak pasti IQA 03 ada ke tidak Tetapi semua kita boleh lawati download Inka ni. Okay. So dokumen-dokumen ini berada di sini. Okay. So yang berkaitan dengan akreditasi sementara, berkaitan dengan akreditasi penuh, curriculum review template. Ini mungkin template yang lama sikit kot. Okay. Template yang lama tu ada 29 item. Tetapi yang ini mungkin, sekejap kita tengok. Maksudnya kalau template yang you all dapat dengan kami tu, sekejap rubrik. Saya rasa tak ada template dia di sini. Ini adalah rubrik saja untuk assessor dia. Alright. So inilah ini bukan template yang sebenar. Okay. So sesiapa yang nak membuat semakan kurikulum perlulah merujuk kepada pihak UHAC. Okay. So sekejap. Mana download tadi. Agaknya nampak apa? Okay. So now compliance accreditation template. This is we call as audit pematuhan. Okay. So bagi program-program yang telah melalui semakan kurikulum, you all sebenarnya dah boleh buat audit pematuhan. Okay. Tetapi ia bergantung juga sama ada program itu program badan profesional ataupun tidak lah. So now kalau kita try to download ini. Okay. So IQA 04 dia ada banyak lagi dokumen dia yang melibatkan sampai IQA 8 kot tak salah saya. Okay. So dekat sini ada berbagai apa kita panggil guidelines lah ataupun bahan rujukan yang boleh dilihat. Okay, so kalau IQA 04 ini sebenarnya saya rasa template ini pun dulu datang daripada pihak UHAC kot. Okay, so template ini dalam bentuk Excel. Okay. So dia pun sama, ada melibatkan 7 bidang yang telah dinyatakan dalam COPA. Okay. So 7 bidang tu sama je. Semuanya iaitu melibatkan pembangunan dan penyampaian program, penilaian pembelajaran pelajar, pemilihan dan hemat sokongan pelajar, staf akademik, sumber pendidikan, pengurusan program dan pemantauan semakan program dan penambahbaikan kualiti berterusan. Okay. So biasanya maklumat-maklumat ini perlu diisi lah dan ini actually dokumen ni agak lama kerana ia dibangunkan oleh arwah lah sebenarnya. Saya rasa you all pun kenal kalau disebut. Tapi memang amat berjasa lah. So part yang ini kiranya kalau kita tengok dokumen ini, sebenarnya dokumen ini bukan apa kita panggil online bukan you all kena download dan kena isi lah. Okay. So cuma mungkin perlu dilihat di sini. Okay. Biasanya
program sesuatu program itu setelah mendapat full accreditation, laporan daripada MQA, dia bukan laporan daripada SWAI, laporan daripada MQA yang melibatkan syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus dan juga lagi satu saya tak ingat, tetapi amat penting untuk diteliti, especially on syarat-syarat khusus, kerana syarat-syarat khusus itulah yang akan menjadi input kepada menu ini ataupun bahagian ini, iaitu bahagian C, status pematuhan syarat khusus akreditasi penuh program. Okay. Syarat-syarat khusus ni biasanya pihak MQA yang beri sebab dia akan beri bersama sijilnya. Okay. So kenalah maklumkan juga apa yang jika ada laporan itu merujuk kepada perkara tersebut, perlulah dibuat ulasan dan buktikan. Okay. So sebenarnya audit pematuhan ini dia nak tengok pembuktian, okay, dan analisis sebenarnya. Okay, so seterusnya lah. So ini soalan-soalan yang sebenarnya you all pun boleh jawab, tak ada masalah, copy paste je. Tetapi bila dia cakap ulas kebanyakannya yang gara-gara tu bila ulas lah, dia suruh ulas, kita just take je, right? So part yang tu adalah dimaklumkan, okey. So sebenarnya sebenarnya kebanyakannya memang dalam bentuk table ni. Mungkin program pasca dah kena buat lah kot, saya tak pasti. Okey. Tetapi program badan profesional iaitu program degree, biasanya you tak perlu buat audit pematuhan tapi you kena tunggu laporan daripada board. Okey. So dan yang ini biasanya telah ditulis lah dan bukti-bukti itu pun you all boleh dapat di sini. Okay. So ini adalah dokumen yang kita sebut as audit pematuhan dan bila saya sebut mungkin you nampak nanti ada semakan kurikulum. So itu adalah kaitannya lah. Okay. So saya rasa untuk bahagian ini audit pematuhan bermaksud boleh dilakukan seandainya telah melalui semakan kurikulum. Okay. So saya rasa itu saja kot daripada saya untuk petang ini. Okay. Agaknya boleh kita teruskan dengan Q&A tak? Boleh, Doktor. So saya open lah. Kalau ada sebarang soalan untuk Dr. Nuraini jawab, boleh saja. Tak ada pun tak apa. Jangan. Ada sebarang soalan dia. Ke Dr. Yusof ada soalan Saya dah ready. tak ada, tapi saya terfikir-fikirlah tadi masa present tu, saya ada mungkin ada terfikir beberapa soalan. Yang pertamanya, sekarang ni kita ada kita boleh memilih lah Dr. Nuraini sama ada nak bagi akreditasi penuh untuk MQA ataupun MBOT. Betul kan Dr. Nuraini kan? Akreditasi penuh ke sekarang? Kita nak kalau kita boleh memilih lah sama ada nak MQA ataupun nak MBOT. Betul kan Dr. Nuraini kan? Kalau untuk macam program dekat kita ni, okey, MBOT ini pun kalau badan profesional dia hanya memberi pengiktirafan kepada program diploma, peringkat diploma dan peringkat sarjana muda saja. Tidak untuk master dan PhD lah. So memilih tu pun kita melihat kepada beberapa kriteria lah yang telah ditetapkan oleh pihak board tersebut lah. Okay. So kita tak boleh fulfill, bermaksud tak perlulah kita nak jerat diri kita, right? So yang kita rasa kalau yang boleh fulfill dengan kriteria-kriteria dia, better take this apa kita panggil advantage kot untuk kita tingkatkan kita punya program tu, right? Bila dapat sesuatu accreditation from the board, normally dia akan naikkan sikit prestasi program tersebut lah. Okay? Macam dari segi promosi ke dan sebagainya. Soalan saya lagi Dr. Nuraini kan, kalau kita pilih MBOT contohnya, maksudnya nanti kalau dalam proses semakan nanti kita hanya follow MBOT punya documentation lah, tak perlu
perlu follow MQA lah kan Dr. Raini Ya. kan? Betul. Okey, saya difahamkan memang dulu versi MBOT yang lama, manual MBOT yang lama tidak menepati bidang-bidang yang dimaklumkan, iaitu diorang ada 23 bidang. So jadi dekat situ kita terpaksa tengok kita punya standard program, right? Tetapi startnya pada tahun ini dalam bidang ICT ataupun IT itu telah diselaraskan dengan standard program pengkomputeran, dimaklumkan, tetapi mungkin lagi tinggi sedikit. Saya tengok macam tinggi lagi sedikit sebab kita ada Soul Accord tu. Okay? MBOT ni ada Soul Accord tu, dia punya recognition tu tinggi sedikit lah. Dan di sini telah disarankan pun jika memang program itu dah di bawah board, seelok-eloknya guna satu buku sajalah, satu mazhab saja, iaitu board lah punya mazhab, right? Okay. So Saya rasa lagi mudah macam tu. Takut nanti kita punya JK semakan kita jadi confused nak follow yang mana. Betul. Betul. Sebab cuma dahulu sajalah yang masih tak tahu lagi kan. Okey, tapi sekarang dah yang terkini dah baguslah sebenarnya. Okey, tak ada soalan lagi tapi saya tanya juga soalan sementara kod dia orang Dr. Nojat tengah nak Dr. Nojat tengah nak. Assalamualaikum. Okey Aziz. Minta maaf ya, kawan nak tanya sikit. Okey, antara perbezaan MBOT dengan MQA, ada tak a study ataupun an effort has been done untuk membandingkan antara MBOT dengan MQA ni? Okey, sebenarnya kalau kita tak boleh membandingkan MBOT dengan MQA sebab MQA adalah organisasi yang dari awalnya telah telah diturunkan kuasanya oleh KPT lah, okey, untuk menilai program-program dan menjaga kualiti keseluruhan program UA ataupun universiti swasta. Okey, dalam masa yang sama di bawah MQA ini sebenarnya dia ada akta-akta yang melayakkan sesuatu organisasi itu duduk di bawah mereka. Okay? So organisasi-organisasi inilah yang kita panggil sebagai badan profesional. So kita ada 15 badan profesional yang sebenarnya duduk di bawah MQA. Okay. So biasanya penilaian itu dibuat oleh MQA bersama board lah biasanya. Apa-apa pun MQA masih mengeluarkan standard kualiti serta sijil pengiktirafan itu. So sebenarnya tak boleh kita nak bandingkan MQA dengan board, tetapi kita boleh bandingkan board yang lain bersama board MBOT. Okey, macam tu. Okey. Sebab kita ada 15 board yang lain dan 15 board yang lain tu memang dah spesifik kepada bidang-bidang mereka sendiri. Contoh seperti medical, okey. Lembaga Perubatan Malaysia. Rasanya lah di bawah KKM. Lepas tu kita ada lembaga farmasi. Semua pun lembaga. Lepas tu kita ada Majlis Kejururawatan. Okay. Kita ada BEM iaitu kita ada BEM, Engineer Board of Engineer Malaysia. Alright. So kita ada ETEC. ETEC tu pun bawa Board Engineer Malaysia. Kita ada program-program yang macam architecture. Architecture pun ada badan dia. So semua board itu telah duduk di bawah akta apa kita panggil? Akta MQA. Okey, akta 764 tak salah saya. Saya tak ingatlah dia punya paragraf tu berapa, right? Okey. Tetapi dia duduk di bawah akta dan board ini pula boleh mengakredit program-program tersebut. Program-program yang mengikut bidang ni lah.
Cuma MBOT ini dia ada 23 bidang dalamnya. So 23 bidang tu dinilai oleh MBOT lah. Dan kadang-kadang orang MBOT juga adalah orang MQA. Okey. Cuma bidang dia berbeza sikit lah. Okey, itu saja. Okey, okey ke Kak Wan? Okay, thank you. Terima kasih banyak. Sama. Tadi Dr. Naraini sebut honors panjang dengan horns yang pendek tu kan. Yes. Kalau kita nak buat nanti kita akan buat semakan, so kita akan menggunakan honors lah yang full lah, nama panjang dia tu. Nanti benda ni nanti dia akan sampai ke KPT ke Dr. Naraini, sebab dia ada perubahan dari surat beranak lah kan, daripada yang pendek ke panjang tu. So dia sampai ke KPT lah permohonan ni ke macam mana? Ya, betul. Apa-apa saja yang melibatkan perubahan maklumat program, contoh seperti nama, kredit bergraduat, NEC, tempoh pengajian, kaedah penyampaian, iaitu kaedah penyampaian sama ada apa kita panggil? Sama ada konvensional ataupun ODL, serta lokasi, itu kami akan bawa ke KPT. Dia macam kena keluarkan surat beranak yang baru, right? Surat beranak lah kita panggil biasanya. Ini dan akan mengubah kepada Daftar Kelayakan Malaysia itulah, iaitu MQR. Okay, thank you. Dr. Nojan mungkin ada soalan, Dr. Nojan ataupun siapa-siapa je lah yang ada di talian tu. Mungkin nak tanya soalan. Assalamualaikum, nak tanya boleh? Boleh. Boleh. Okay, nak tanya berkenaan katalah sebabkan yang kita buat tu mengikut MBOT. Okey, jadi dokumen kat mana kita nak dokumen yang boleh kita rujuk yang memang mengikut MBOT punya standard. Sebab apa yang macam hari tu masa kita audit MBOT tu macam daripada panel tu bila dia minta dokumen tambahan tu macam dia tak standard. Program ni diminta dokumen tambahan berbeza, maksudnya berbeza-beza. Jadi bila kita tanya, sebab kita nak kena fit dengan apa yang MBOT punya standard tu lah. Jadi bila kita tanya dokumen apa yang kita nak refer, dia macam kita tak tahu ada tak dokumen yang perlu kita rujuk. Sebab banyakkannya lebih kepada MQA punya dokumen kan. And then dia punya mapping, dia punya mapping learning outcome tu pun dia lebih kepada MOHI kan. Dia refer kepada MOHI yang lama, sebab sekarang ni kita dah move kepada MQF 2.0. Jadi macam ada benda yang kita tak pasti tentang dokumen yang perlu kita rujuk kalau semakan tu nak berdasarkan pada MBOT. Okey, baik. Okay. So, sebenarnya apa yang berlaku kepada dokumentasi MBOT yang lalu adalah dokumen-dokumen itu merujuk kepada dokumen TTAC yang lama, iaitu 2019. Okay. So, bila 2019, pada ketika itu pun MBOT pun kita anggap sebagai baru kan di situ, dan memang mengguna pakai MOHI pada ketika itu. Okay. So di sini juga menjadi satu mereka pun sebenarnya tidak pasti dokumen mana yang nak diguna pakai pada ketika itulah ya. Dan kita pun telah pun membuat dokumen itu berdasarkan nasihat mereka juga, sebab kita juga mengambil kira MQF 2.0. Padahal kalau kita ikut badan profesional tersebut, seharusnya dia sepatutnya lebih tinggi daripada sedia ada lah, biasanya kita baca, right? So di sini MQF 2.0 tu lebih tinggi daripada MOHI yang ada tu lah. So that's why kadang kita terpaksa buat pemetaan semula, right? Betul tak kat situ? Kita pernah buat pemetaan kan? Jadi sekarang cuma yang jadi kesulitannya ialah bila auditor yang datang tu mungkin kita tak tahulah, sebabnya kita pun dah banyak kali pun, saya pun dah peringkat ni kita dah clearkan banyak perkara lah. Telah dimaklumkan bahawa dokumen tahun lepas memang merujuk kepada sebenarnya kita panggil apa? TTAC yang lama, bukan TTAC yang terkini. Kita ada TTAC yang terkini
dan TTEC yang terkini tu memang dah advance dia lebih tinggi sikit lah. So dekat sini mungkin auditor yang datang tu lah kurang memahami dah sebenarnya. Biasanya ini kita ni manusia juga, kita tak tahu. Okay, kadang ada auditor yang dah kita panggil dia tahulah apa yang dia nak buat, dan mungkin ada auditor tu yang baru. Okay, itu di luar kawalan saya lah. Cuma dari yang kita faham, yang telah di-explain dan telah diberitahu, bunyinya macam itulah. Okay. So mungkin nanti dari masa ke semasa dia akan buat penambahbaikan lah terhadap panel-panel tu ke macam mana lah. Jadi kalau kata sebab macam dekat sini kita dalam bulan 9 bulan ni kita dah nak start buat percetakan. Jadi sekarang ni katalah nak ikut import, ada tak lagi dah dokumen yang memang kita boleh follow lah kalau kita ikut import lah, sebab Yes, sekarang ni kita boleh. duduk MQA kan. Okey. Saya nasihatkan bila program ini sebenarnya duduk bawah board, tunggulah laporan daripada board. Okey. Itu satu. Sebab salah satu kriteria nak buat semakkan kurikulum ni mesti ada laporan board tu lah. Okey. So walaupun laporan board tu menjadi satu macam perlu, tetapi kita dah boleh buat groundwork. Tadi kan beberapa elemen seperti interview dengan stakeholders and so on, right? Dengan itu pun kena dilihat. Okay? Tetapi bila kita cerita pasal standard program, itu perlu dirujuk dengan dokumen iaitu daripada MBOT lah. So Sapina sebenarnya boleh tengok di laman web MBOT. Okay, kalau betul program ini berada di MBOT, kita boleh share sekejap MBOT. Okay, laman web MBOT ni. Okay, sekejap saya share. Okay, so kita share. Mana laman web dia? Bidang ni. Okay, share. Okay. Nampak tak ni? Lambang dia iaitu MBOT. Okay. Nampak About us, technology field, registration, CPD and renewal, assessment, accreditation. So kita klik the accreditation, kita klik TTEC tu. Okay. Okay. Dekat sini tak salah saya pergi ke visit TTEC website. Okay. Okay. Saya percaya ada doa ni available now. Okay, so this is new TTEC punya standard yang telah dikenal pasti. Hari tu dah dinilai oleh program kita. Seoul Accord telah menilai program kita yang CS230 tu. Standard dia dah lebih kurang tinggi lah kita tengok. Okay, so boleh download daripada situ, dan juga kita panggil dokumen SAR. Okay, tetapi dokumen SAR tu is dokumen akreditasi. Okay, tetapi bila kita nak buat semakan kurikulum, sebenarnya semakan kurikulum kita masih tertakluk dengan syarat-syarat KPT tu. Alright, tetapi mungkin standardnya nanti, contoh seperti katakan MQF 2.0, right? Kalau dia masih pakai guna MQF 2.0 dan program ini duduk bawah board, terpaksalah ikut, ataupun dia guna pakai MOHE ataupun 9 lagi, terpaksalah you guna yang itu. Okay? Tak perlu melihat kepada standard pengkomputeran tu. Oh, tak perlu ikut yang MQA lagi lah kalau ikut MBOT tu. Ya, tapi dan kalau you all nak semua bawa board lah. Dan dia tak ada patah balik tau sebenarnya. And then maksudnya sekarang ni bila satu katalah kita dah ambil MBOT contohnya, dan MBOT tu buat masa sekarang ni dia sebenarnya ikut mapping LO tu berdasarkan MOHE lagi kan Dr. Norini ke dah MQF? Saya tak pasti, tapi saya rasa dokumen dia dah baru dah. Dia sebab dia ada technical part ni, dan very detail lah juga. Macam susah saja nak achieve tu. Jadi satu lagi, katalah MBOT, kita guna MBOT, kita dapat MBOT lah contoh dan kita kena update kita punya semua course info tu di dalam AIMS. Jadi yang di dalam AIMS tu, adakah dia punya
mapping LO dia tu sama dengan ada yang dalam tu. Maksudnya jelah takut Kan? nanti confuse pula. Ni kalau ikut Faham, Mohi faham, dah ikut faham. Mohi pula, ni ikut MQF 2.0 pun dia confuse mana satu kita nak ikut kan. Itu pun salah satu isu juga, sebab bila dah ni kita kena update dalam AIM, itu dah kita punya store, kita punya yang Betul. official punya info. Itulah macam dari segi pengalaman kami yang pernah buat semakan kurikulum yang melibatkan board yang lain seperti engineering. Engineering mempunyai 12 learning outcome. Okay? Namun kita minta dipetakan juga kepada learning outcome MQF 2.0 supaya bila nanti masuk dekat dalam AIMS, yang kita baca is MQF 2.0 saja. Oh, jadi Right. kalau dekat AIM tu kita standardkan lah guna MQF 2.0 walaupun kita ikut mapping yang lain. Ya. Sebab dia tak boleh nak ikut banyak body lah kot. Itulah sebab nak tahu mana satu yang standard dia nak gunakan, ni confuse. Orang yang nak buat RP pun confuse, orang yang nak ni pun confuse juga nanti. Betul. Sebab dulu pun yang kita buat tu ialah kita mapping kan juga, right? Kita petakan, right? Betul, kita dah mapping. Tapi memang sistem kita hanya accept yang MQF 2.0 tu je lah. Okay. So dokumen-dokumen ni ada di sini dah. Okay. Curriculum review pun dah ada. Tapi saya tak pernah tengok. Sebab saya bukannya risau apa. Curriculum review untuk ini. Andai kata program tu nak buat curriculum review. Dan semakan kurikulumnya lebih 30%. Biasanya kita akan hantar ke board. Okay, tapi selama-selama ni kita tak hantar ke board. Tapi kali ni nak hantar ke board, kena melibatkan kos. Okay, dalam RM500 kot. Tak salah saya. Tu duit jugalah kan. Okay. So, curriculum reviewnya saya tak pernah tengok ni dokumen dia. Mungkin ada dekat sini nanti sekejap kita tengok. Okay. Berapa panjang tu kita tak pastilah Okay. Tapi kita sarankan sebabnya dokumen ini macam dokumen akreditasi, cuma dia nak tengoklah perbezaan ni apa bezanya. Tetapi saya mungkin tak galakkan aku sebabnya kita kena buat dokumen yang mengikut KPT. Andai kata you all ada buat perubahan nama and so on. Kita tak naklah you tulis 2-3 kali, right? Okay. So mungkin ni ringkas saja. Tetapi part-part yang ini sebenarnya kalau nak dijadikan lampiran boleh je kot dekat dalam dokumen KPT tersebut lah. Dan biasanya kalau ada perubahan yang lebih 30% ni ikut syarat ikut syarat MBOT sekarang dia suruh kita hantar untuk approval dia. Okay. Ni bukan nak takutkan cuma nak beritahu. Okay. Tapi yang bagusnya dia check Okay. Dia check supaya you punya kursus tu selalu up to date. Itu yang dia nak. Okay. Ni sama macam hari tu masa Soul Accord kot yang datang. Okay. Ini dokumen curriculum review. Kalau you all tengok dokumen curriculum review kita, kita hanya ada 30 item. Kita ada curriculum matrix, kita ada struktur program, kita ada pelan pengajian, right? Ni pun ada, cuma format dia lain sikit lah, right? Macam tu. Okay. So masa sekarang ni macam lebih kepada MQF kot. Sebab kita dah biasa kan. Kita dah biasa. Tapi dia masih guna table 4 yang sama juga dengan MQA lah. So MBOT pun dia guna table 4 juga. Ya, betul. Apa-apa sebenarnya auditor kat luar tu dia kenal hanya table 4 je. Sebab table 4 yang ada ni berdasarkan mapping kepada MQF tu, bukan kepada Mohi kan yang kita ada sekarang ni. Tak juga. Memang MQF 2.0 lah kan. LOD tu dah. Tetapi itu yang saya cakap tadi Sapina, dia nak kena petakan, kita kena petakan. Okay, so saya stop ni lah. So boleh pergi laman web MBOT tu. Nanti during dia nak buat semakan kurikulum, kita nak kena pasti dululah betul-betul tak kita duduk bawah MBOT ni. Itu nak kena satu benda yang penting untuk dikenal pasti dululah. Okay.
Dr. Raini ada soalan di chat tu. Kak Wan tanya, boleh ke standardize terus dalam AIM? Saya pun tak faham soalan dia macam tergantung. Mungkin Kak Wan boleh continue apa maksud tu? Maksudnya saya faham. Kak Wan minta dibuat terus di AIMS kan? Betul. Pernah dah Tina dah tanya tadi. disuarakan. Saya pun dah pernah suarakan, tetapi mungkin dulu Dr. Wan Rahim pernah buat kot. Prof. Wan Rahim pernah buat, dia download, lepas tu dia upload. Tapi tak perlu endorse lagi kot. Entahlah, Prof. Wan Rahim ada kat sini tak? Ada lagi tak? Saya rasa pernah kot, dah dibuat dulu. Tapi buat masa ni, itulah saya pun pernah, kita pernah kemukakan, why not macam FRGS tu lah kan, betul tak? Okay, tak adalah banyak kali kerja nak kena sekejap salah, sekejap betul macam ni, right? Okay, tapi kita tengoklah nanti kita usulkan. Buat masa ni, hari tu dah kita minta tetapi tidak dibenarkan. Dah 2 tahun kot saya minta masa tu. Okey, ada lagi soalan daripada dalam Mimi ni daripada tadi dia angkat tangan. Mimi. Mimi. Syamimi kan? Mimi Kalau ada soalan kau nak tanya. Kau tersilap tekan ni Mimi ni, asyik angkat tangan je ni Mimi. Tersilap tekan, minta maaf. Dia ada pakai telefon, dia ada pakai ni komputer kot. Dia ada dua Syamimi tu. Amboi banyaknya dia join. Okey, ada soalan lain lagi? Kalau ada soalan boleh. Sekejap je Doktor Ustaz, saya nak tanya sikit je sebenarnya. Boleh, banyak pun boleh. Syamimi tu pun ada kot, tapi dia nak mesej terus kepada Dr. Nuraini. Nanti Dr. Nuraini jawablah ya. Ni mesti tentang semakan kurikulum data sains hari tu. Bila nak hantar agaknya? Jangan tanya soalan tu. Sebab kami tengah buat lagi ni. Nanti insyaAllah kami bawa 20 bulan. Tapi ada soalan jugalah. Mungkin boleh tanya juga lebih baik kan buat Anjal tu lah. Anjal punya? Alah, kami baru submit yang baru punya ni 20 bulan tak ada. Belum lagi ada Anjal tu sebenarnya Dr. Nuraini. Tapi kalau nak masuk, kena masuk yang next batch lah kot. Kan simakan yang akan datang. Cuma saya nak cakap je Dr. Nuraini, because that tadi yang doktor ada mention about postgraduate, yang IQA 04 tu, memang kita hari tu kita buat beramai-ramai. Okey, tapi inisiatif tu 2021 ujung, and then kita tak hantar ke IQA, dan memang IQA sekarang memang mengejar saya lah 2-3 kali juga. Only that kita nak mention, kami dah buat discussion dengan team. Cuma yang kami nak target sekarang ni, yang kami nak hantar dalam this near future ni adalah 8 program untuk di bawah mathematical sciences. Sebab yang lain tu kena buat semakan juga Kak Dr. Nuraini. Ya, berdasarkan sedet perkomputeran, kita orang kena buat semakan. So yang sains perkomputeran kami hold. So yang IQA 04 ni yang kami akan hantar, tapi kami kena semak balik because dia dah lama daripada 2021 kot kan. Akan hantar pada September lah insya-Allah. So IQA 04 tu dia tak adalah nak cakap urgent ke? Tu tak tahu tu okey, sebab tadi kita dah maklumkan bahawa proses IQA 04 ni semua sekarang dah bawa Inka, bawa AQA itulah, dan mungkin Dr. Nurjam boleh kontak pihak Inka Dr. Shatina kot, lebih kurang kot, right? So beliau yang menguruskan tentang IQA ni, dia tak masuk pintu UHAC lagi dah. Kami dah tak langsung mampu tak ada kalau nak buat social media lah. So apa-apa pergi kepada dia. Kalau andai katalah tahun 2021 hari tu telah saya maklumkan untuk mengguna pakai standard master's doctoral degree. Okay, bermaksud di sini learning outcome tu semua kena follow standard master's
doctoral degree berserta dengan beberapa prerequisite courses kot yang diminta oleh pihak IPSIS dulu dan boleh diupdate. Okey, daripada tu aspek tu juga perlu ada learning, apa kita panggil, learning attainment, right? Yang melibatkan apa nama kita panggil apa ni, results daripada pelajar dibuat analisis berdasarkan chapter-chapter yang telah dipetakan kepada learning outcome yang bersesuaian lah. Itu untuk program-program apa, research. Tetapi jika untuk program-program yang by coursework, pastinya kena masuk semakkan kurikulum dahulu, barulah boleh buat dokumen 04. Yes. Okey, yang research okey. So sebab mathematical sciences ni dalam masa terdekat dia tak adalah plan nak buat semakan. Adalah beberapa kod yang dia nak buat semakan, tapi yang bukan buat dalam masa yang terdekat ni kami hantar dululah IQA 04 tu Maksudnya bolehlah macam tu ke kan tunggu lagi semakan juga? Rasanya IQA 04 mathematical sciences master ke ni? Master, yes. Yang applied dengan mathematics PhD. tu, right? Ya. Actually, diorang kan dah buat semakan tahun 2019 ke 2021. Dah 20. boleh dah buat buat apa nama? Buat IQA 04 ni. Dah buat dah sebenarnya. Cuma sebab lama kan bertangguh, so kami nak kena review balik sebab yelah nak tengok ada dokumen sebab data-data dia pun lama sebenarnya, PLO attainment semua tu kan. Kami nak enhance little bit, September barulah kami hantar. Cuma ada satu program tu urgent nak buat sebab semakan. ada beberapa program dari fakulti lain yang dah buat, memang perlu dipulangkan balik berdasarkan PLO attainmentnya tak barulah, macam tu lah. Ya ke? Okey. Betul lah tu kami punya plan tu. Nampaknya. Alright. Okay, thank you. Dengan Nurjan dia cepat lah. Cepat. Doa lah ya kami AJK kami diberi kekuatan sebenarnya. Okay, so ada lagi tak? Ada lagi soalan tak? Dia orang dah faham ni, Nuraini dah bagi brief dengan cukup panjang lebar dah tadi. So Nuraini. Lain kali buat soalan terus lah. Dia orang terus semangat ni, rasanya tengah ada form group untuk semakan. Aku rasa cuti ni semua ni. Buat hands on terus tunjuk terus Tunjuk terus. Itu nanti session lagi satu tu memang terus buat hands on lah. Sebab tu baru boleh apa nama? Boleh buat macam ni berapa program, 15 program bisnes tu kan. Dia buat hands on 4 hari je, boleh siap pun. Semakkan kurikulum tau 4 hari.